Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan untuk saya berbahas dan juga tahniah kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pembentangan bajet 2023. Bajet ini secara amnya adalah menyeluruh dan inklusif kerana ia mengambil kira pelbagai latar belakang rakyat Malaysia dan juga memenuhi kesemua 6 nilai rukun rangka kerja Malaysia Madani, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan insan. Tuan Yang di-Pertua, komponen pertama belanjawan yang ingin saya ketengahkan adalah peruntukan untuk veteran. Adalah tanggungjawab kerajaan untuk menjamin peralihan anggota veteran kepada kehidupan awam berjalan tanpa sebarang kesukaran. Jadi peralihan yang berkesan memastikan negara tidak kehilangan sumber manusia yang berharga. Jadi peruntukan untuk veteran yang diumumkan dalam belanjawan walaupun lengkap, ia boleh diperhalusi lagi. Beberapa cadangan seperti mewujudkan jabatan ataupun agensi penyelaras untuk mengurus keperluan semua veteran sambil menyediakan akses kepada perumahan mampu milik dan juga penjagaan kesihatan terutamanya jika mereka kurang upaya. Sama juga menyediakan akses kepada pendidikan, latihan dan juga kursus TVET. Saya ingin menekankan sekali lagi bahawa di sini anggota veteran perlulah diserap masuk ke dalam agenda TVET kebangsaan. Seperti mana yang telah dicadangkan oleh Derantut dan Ketereh, saya ingin menyatakan bahawa kita perlu mewujudkan satu penyediaan insentif kepada syarikat-syarikat yang mengambil anggota veteran untuk bekerja. Selain daripada matlamat adalah untuk meningkatkan kemahiran anggota-anggota dalam bidang pengendalian drone, keselamatan cyber dan juga penyelenggaraan pesawat. Dan di sini program-program TVET perlulah direka untuk membantu veteran memperoleh kemahiran baru, kemahiran teknikal dan juga insaniah yang diminati dalam pasaran pekerjaan awam seperti pengurusan perniagaan, pertanian, hospitaliti dan sebagainya. Datuk Speaker, saya amat menyokong penekanan yang diberikan dalam melindungi keselamatan dan juga kebajikan kanak-kanak. Saya berharap dengan peruntukan bajet 2023 kepada PDRM khususnya untuk bahagian di 11 PDRM mampu untuk bertindak lebih agresif dalam menyiasat kes-kes seksual kanak-kanak. Saya juga mengalu-alukan pembentukan Jabatan Pembangunan Kanak-kanak di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berada di bawah bidang kuasa Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Masyarakat. Ini kerana Jabatan Pembangunan Kanak-kanak mampu menyediakan perkhidmatan, memberi sokongan moral secara menyeluruh kepada kanak-kanak. Dan di sini saya cadangkan supaya sistem sokongan kesihatan mental untuk semua yang menjadi mangsa serangan dipertingkatkan dan juga kempen-kempen kesedaran diperluaskan lagi ke tahap akar umbi. Saya juga ingin mengambil peluang untuk mencadangkan keperluan dalam mengurangkan bebanan rakyat terutamanya ibu bapa yang bekerja, iaitu untuk kita teliti semula sesi persekolahan yang membebankan. Sekolah satu sesi perlu dikaji dan dilaksana semula kerana perkara ini mampu mengurangkan beban waktu ibu bapa, beban kesesakan lalu lintas dan juga beban psikologi pelajar dan juga guru. Selain itu, di waktu petang, waktu pelajar boleh diisikan dengan aktiviti sosial lain seperti sukan, kelas fardu ain dan sebagainya. Tuan Yang di-Pertua, apabila kita berbicara tentang pendidikan kanak-kanak, kita tidak boleh terlepas pandang orang kurang upaya yang membentuk sekitar 1.9% daripada jumlah penduduk di Malaysia. Daripada jumlah itu, 30.5% adalah kanak-kanak kurang upaya dan kanak-kanak ini juga mesti diberi akses kepada pendidikan. Di kawasan Parlimen Bukit Bendera terdapat 2 sekolah pendidikan khas, satu sekolah menengah, satu lagi sekolah rendah untuk orang kurang upaya. Dan kedua-dua adalah untuk kanak-kanak yang kurang upaya pendengaran dan juga pertuturan. Tetapi bagaimana pula dengan kanak-kanak yang mempunyai jenis kekurangan upaya yang lain? Bagaimanakah kita boleh menyediakan mereka dengan pendidikan yang berpatutan?
Jadi menurut JKM Negeri Pulau Pinang sehingga Mac 2022 terdapat sekurang-kurangnya 36,523 OKU berdaftar di Pulau Pinang di mana 12.4% adalah pelajar OKU. Maka terdapat keperluan untuk mengembangkan sekolah pendidikan khas, mempromosi dan juga menggalakkan guru mengkhusus dalam pendidikan keperluan khas dan juga bekerjasama dengan persatuan dan juga organisasi swasta lain untuk OKU untuk menambah baik SPK dan juga mempromosi dan juga mendidik intervensi awal. Jadi rasa selain daripada penambahbaikan dari segi infrastruktur, penekanan juga perlu diberikan dari segi kepakaran, pengetahuan dan juga tenaga kerja dalam mengendalikan sekolah-sekolah di samping menggalakkan ibu bapa untuk mendaftarkan anak-anak mereka yang kurang upaya di sekolah-sekolah ini. Objektif utama adalah untuk memastikan bahawa setiap pelajar mampu dan juga berjaya melanjutkan pendidikan mereka sama ada ke tahap universiti ataupun institusi vokasional dan kita perlu beri jaminan supaya mereka dapat juga bekerja dan juga menyumbang kepada keluarga masyarakat bangsa tanpa sebarang diskriminasi. Tuan Yang di-Pertua, apabila COVID melanda negara kita, antara yang paling teruk terjejas adalah industri seni, budaya kreatif dan juga seni. Kita tahu ya, banyak menyumbang kepada ekonomi negara melalui pelancongan dan juga ekonomi gig. Seni dan kraf tradisional negara, muzik, tarian, kesusastraan dan juga masakan adalah bukti kekayaan dan dalam warisan budaya negara, ia dapat juga menjadi satu sumber pendapatan kepada industri pelancongan. Dengan mempromosikan dan juga memelihara aset budaya ini, rakyat dapat memastikan identiti dan juga warisan budaya tidak hilang di telan zaman. Bab kata pepatah, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Dalam bajet 2023 baru-baru ini, Perdana Menteri mengumumkan bahawa belanjawan sebanyak 250 juta untuk sektor pelancongan, manakala sektor seni dan budaya hanya diperuntukkan 102 juta bagi dana kandungan digital untuk mempergiatkan pasaran produk seni karya kreatif tempatan. 25 juta bagi program perpaduan melalui aktiviti kebudayaan dan juga kesenian di peringkat sekolah dan komuniti. Jadi bagi sektor yang sentiasa menyumbang kepada sektor pelancongan, terdapat juga satu keperluan besar untuk memperhalusi serta meningkatkan bajet untuk memperuntukkan bagi sektor seni dan budaya kreatif. Jadi di sini saya juga ingin cadangkan pegubalan dasar industri kreatif negara dan juga memperkemaskan sistem pelesenan, kaji pula cukai hiburan dan juga entertainment fee dengan izin. Dan juga rangka kerja undang-undang untuk mengurangkan tekanan yang seringkali dihadapi oleh artis-artis tempatan. Saya rasa Malaysia boleh dijadikan juga ya satu hub pusat penggambaran dan juga hub muzik melalui kewujudan sektor pelancongan muzik. Jadi apabila artis membuat persembahan di Malaysia, mereka menarik juga peminat-peminat untuk melancong di sini dan juga menyewa bilik-bilik hotel, homestay dan juga pada masa yang sama membeli makanan di warung-warung kita dan sekaligus menyemarakkan lagi ekonomi tempatan kita. Sama juga dengan artis tempatan seperti Koma, sebuah band dari Pulau Pinang dan juga Yuna, artis tempatan yang cukup terkenal di arena antarabangsa. Di mana mereka pergi, di situlah peminat-peminat mereka akan ikut. Jadi hubungan simbiotik antara seni, pelancongan dan juga muzik adalah satu yang patut diperkasakan. Terlalu banyak artis ahli muzik tempatan yang sepatutnya diberi ruang dan juga peluang untuk kongsikan hasil-hasil karya mereka. Jadi di sini perlunya ada iktizam politik untuk kita rangkakan dasar yang benar-benar membantu rakyat orang tempatan kita. Jadi persoalannya, apakah kesan sekiranya peruntukan 25 juta ini dikongsikan seluruh negara? Bukankah industri kesenian, muzik, perfilman yang paling terkesan? Izinkan saya membaca kenyataan dari cendana yang telah diterbitkan baru-baru ini. Dengan izin. What was illustrated in mid-2021 included more than 90% of the arts and culture practitioners
being negatively impacted, 77 having lost more of, if not all of their income, and 75% of jobs being reduced in the market, and 8% of art venues having closed permanently. Seni dan budaya di Malaysia sememangnya boleh menjadikan satu daya tarikan hebat untuk pelancong di negara di seluruh dunia sebenarnya. Jadi dengan mempamerkan warisan budaya negara, negara kita boleh menarik pengunjung yang berminat untuk mempelajari sejarah, adat resam dan juga tradisi Malaysia. Ini seterusnya dapat membantu meningkatkan juga ekonomi negara dan juga wujudkan peluang pekerjaan baharu yang selaras dengan ekonomi digital, termasuklah pengarkipan warisan budaya Malaysia dalam format digital dan kemudian menghasilkan satu repositori budaya yang sepatutnya melibatkan semua kaum, budaya, genre dan juga sejarah, termasuklah budaya indie Malaysia sekarang. Akhirnya, saya rasa kita boleh merasionalkan aset budaya semasa untuk membangunkan aset budaya baharu. Dan di sini kita boleh juga memperkasakan industri kreatif negara dan juga kita boleh mengeksportkan budaya Malaysia. Jadi cuba bayangkan artis tempatan zaman 80-an seperti Datuk Sheikh yang telah mencukil nama ya di arena antarabangsa khususnya di Perancis. Band tempatan seperti Zero, Masto, Putar Bumi. Tak salah kalau mereka dijadikan duta Malaysia di arena muzik. Jadi semasa kita meneruskan perbahasan bajet 2023, saya harapkan cadangan-cadangan yang telah saya bangkitkan dapat diberi pertimbangan yang serius oleh kementerian-kementerian yang berkenaan. Jadi dengan itu, Bukit Bendera menyokong. Sekian, terima kasih.